يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة وعقلا وارزق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المقتدي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah. Lagi pada bulan Sya'ban jatuh pula pada malam Jumaat yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina bid-darain amin ya rabbal alamin. Minggu lepas kita telah berbicara berkaitan dengan pada menyatakan menyebut mati di zikril maut. Sunat kita menyebut ibu mati. Diri kita sebut mati ni dalam kehidupan kita adalah sunat. Sekira mana tu, iaitu sekira mana yang menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud ingat mati meremahkan untuk dunia kita. Tak boleh begitu. Islam nak dunia bersungguh-sungguh, akhirat juga bersungguh-sungguh. Tapi jangan menyebabkan kita ingat mati perkara yang berkaitan dunia kita nak tinggal. Namun raya dalam dunia ni, dengan kehidupan dunia, harta dunia, anak pinak ni saya tak mau cara dah. Sebab mati juga. Dia main guna istilah begitu. Tak boleh. Maksud mengingat mati ni semakin kita takkil dengan Allah. Semakin kita ingat mati, banyak kita ingat mati ni sebagai semakin baik dunia kita, semakin baik akhirat kita. Hak tu Islam nak sebenarnya. Yang didhabit oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, iaitu ingat mati yang menambahkan aslah, menambahkan kebaikan kepada dunia dan juga menambah kebaikan akhirat. Itu disuruh kita ingat mati. Bukan ingat mati melemahkan ataupun mengurangkan cinta kita kepada akhirat, iaitu ataupun mengurang kita untuk membaikkan dunia itu. Bukan begitu maksudnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pula pada bab yang baru pula. Al-babus sabi'u wa thalathuna fi dhikril quburi wal ahwaliha. Al-babus sabi'u wa thalathuna fi dhikril quburi wa ahwaliha. Bermula bab yang ke-37 pada menyatakan kubur dan segala ahwalnya, yakni kelakuannya kubur. Musannaf kita dia buat mari pula satu bab yang berkaitan dengan iaitu keadaan, iaitu menyebut kubur. Sunat kita menyebut kubur ni, dan juga menyebut ataupun kita ingat, sebut maksudnya kita ingat akan kubur ataupun alam barzah ataupun segala kelakuannya kubur macam mana. Qala musannif rahimahullahu taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kubur itu satu kebun daripada kebun syurga atau suatu lubang daripada lubang neraka. Ada sawab, iaitu disebut di sini, mula-mula kubur itu satu kebun daripada kebun syurga atau suatu lubang daripada lubang neraka. Itu ada sawab, ada kalimah jatuh. Kalau kita tengok pada mata Arab ini, innal kuburu raudatan min riyadil jannah atau hufaratun min hufarin nar. Iaitu sesungguhnya kubur adalah satu taman ataupun kebun daripada kebun-kebun syurga, atau lembah ataupun lubang daripada lubang-lubang api neraka. Itu antara la'al sawab, kalimah jatuh bukan syurga, itu neraka. Iaitu shin tukar kepada
kepada nun, kaf tukar kepada iaitu kaf tu dah ada dah. Tak payah tukar dah. Qala musannifu rahimahullahu taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW Nabi beritahu kepada kita, kubur ini salah satu daripada kebun-kebun syurga. Kalau kita tengok hadis ini sebenarnya panjang. Hadis dikeluarkan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis ini cukup panjang. Seperti mana Rasulullah SAW sebut dalam hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasulullah SAW musallahu farana nasiyan ka'annahum yaktaksiru qala ama innakum law akthartum dhikra hadhihi al-ladhati la shaghalakum amma ara al-maut fa'akthiru min dhikri hadhihi al-ladhati al-maut فإنه لم يأتي على قبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدور فإذا دفن العبد مؤمنون فقال له القبر مرحبا وأهلا أنا إن كنت لأحب لمشي على ظهره إلي فإذا وليتك اليوم وصلت إلي فترى صنيعك بك فيسيع له مد بصره يفتح له باب إلى الجنة ودفن العبد أو كافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لا أبغض ما يمشي على ظهره إلي فإذا وليتك اليوم وصلت إلي فترى صنيع بك قال فيلتئم عليه حتى يختلف عليه حتى عليه وتختلف أضلاؤه قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأصبعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويضير الله له 70 تنيلا لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشته ويقدشته حتى يفضى إلى يوم الحساب قال صلى الله عليه وسلم إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفة من حفر النار. Panjang hadis dia. Hadis ini Imam Tirmizi riwayatkan hadis ini. Yang mana Rasulullah menyatakan, Sa'id Al-Khudri menceritakan sebuah hadis yang mana satu ketika Rasulullah SAW dimasuk pada tempat sembahyang. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang duduk gelak ketawa. Nak sembahyang dah, duduk gelak ketawa, duduk suka betul. Nak masuk tempat sembahyang dah. Sehingga Rasulullah tengok kursinya, nampak kursi dia. Dia senyum, dia suka nampak kursi dia. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu banyak mengingati maut, iaitu satu benda yang akan memutuskan kamu daripada kelazatan hidup, nescaya kamu tidak akan keadaan seperti ini. Sesungguhnya tidak ada berlaku suatu hari pun di mana tanah perkuburan kecuali akan bersuara, aku rumah pembuangan, aku rumah sunyi, aku rumah dipenuhi cacing-cacing. Apabila seorang mukmin dikebumikan dalam kubur, akan berkata, tanah akan berkata, selamat datang untukmu, kamu telah datang keadaan baik. Di antara orang-orang yang masuk dalam kubur perutku, kamulah orang yang aku suka. Sekarang ini apabila kamu diserahkan kepada aku, kamu akan lihat bagaimana aku melayanimu dengan baik. Kemudian kubur akan diperluaskan sejauh mata memandang, dan sebuah pintu yang menghala ke syurga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya orang-orang yang berdosa ataupun orang kafir apabila dimasukkan di dalam kubur akan berkata, tidak ada ucapan selamat datang untukmu. Di antara orang-orang yang dimasukkan di dalam perutku, engkaulah orang yang aku paling benci. Sekarang engkau diserahkan kepadaku. Kamu akan lihat bagaimana aku melayanimu. Lalu kubur akan menghimpitkan sehinggalah tulang rusuknya bercanggah di antara satu sama lain. Sebagai isyarat, kata perawi hadis, Rasulullah SAW angkat tangan dia. Rasulullah kata tulang rusuk akan masuk berhisam gini. Rasulullah kata kedua jari yang mulia Rasulullah buat begini, tunjuk akan masuk begini. Kemudian itu 70 ekor ular pula akan dilepaskan ke atasnya. Sekarang seekor saja
sekiranya seekor saja ular itu mematuk di atas dunia ini, nescaya tidak ada tumbuh sebarang tumbuhan di atas muka bumi ini sehinggalah hari kiamat. Ular itu akan mematuk dia, akan sengat dia sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW menyatakan kubur adalah suatu taman daripada taman-taman syurga atau sebuah lembah daripada lembah neraka. Itu murah hadis yang kita baca dalam kitab ni Musannaf sebut, bermula kubur itu iaitu bermula kubur itu satu kebun daripada kebun syurga atau suatu lubang daripada lubang api neraka. Itu di antaranya. Jadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh riwayat Al-Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bila dia masuk suatu hari di dalam kampung, dia dimasuk dalam tempat sembahyang, Rasulullah tengok ada orang, berapa orang duk galak lagi. Ini setengah daripada perkara dimakruhkan, melainkan ada perkara penting. Kita bila nak masuk tempat ibadah, kita dilarang kita ni galak-galak. Kerana perkara galak tu, perkara yang tu mengibatkan kita akan bawa di dalam sembahyang. Dia sunat, iaitu makruh. Nak sembahyang, kita main cuik-cuik ke, itu makruh. Tak saya kira. Rasulullah tengok perbuatan itu, Rasulullah tengok siapa di kalangan puak mereka ni sengih gigi nampak gusi sahabat. Rasulullah tengok gitu. Rasulullah nampak. Lalu Rasulullah pun berkata, sekiranya kamu ingat suatu perkara yang memutuskan kelazatan hidup kamu, iaitu mati, nescaya kamu tidak akan seperti begini. Rasulullah kata, kamu tidak akan buat begini. Sekiranya kamu betul akan mengingat mati, kamu tidak akan buat begini. Dan Rasulullah kata sesungguhnya tidak ada berlaku hari yang mana Rasulullah kata tidak akan berlaku suatu hari pun di mana tanah perkuburan itu dia akan bersuara. Ini bagi orang bila mati, okeylah siapa saja mati saja, bila nak tanang tu, bila sudah tanang tu, kubur akan berbunyi. Ana baitul urbati, aku ni rumah pembuangan. Dulu Soho hebat, hari ni masuk dalam kubur seorang-seorang, rumah pembuangan. Ana baitul wahdi, aku ni rumah sunyi, rumah keseorangan ni aku tinggal sekarang ni. Ana baitul turab. Pula dalam hadis ni sebut ada 1, 2, 3, 4 bumi akan bertutur, tanah perkuburan bertutur. Bila kita tanah saja banyak dalam kubur, kubur akan berkata, aku ni rumah perbuangan. Pertama, aku ni rumah keseorang, rumah sunyi. Kedua, ana baitul turab, aku ni rumah debu. Dulu debu-debu, kita boleh jauh ni debu dalam tanah ni. Ketiga, ana baitul dudi, ni aku rumah ulat-ulat cacing-cacing tanah sekarang ni, dudi ni. Aku ni rumah cacing tanah ni. Bila begitu, barulah soal muka nakir mari, tanya dan apabila orang mukmin ni, Rasulullah cerita kelakuan orang mukmin, orang yang soleh, yang sentiasa cinta kepada rumah Allah, sembahyang berjemaah, orang yang baik, orang yang soleh, ni orang mukmin ni, orang yang selalu pergi jemaah tu orang mukmin lah. Rasulullah kata kalau tengok orang selalu pergi ke sembahyang berjemaah di surau, di masjid ni, fa ashhidu lil mukmin, kamu saksikanlah dia orang mukmin. Mukmin lah. Kita saksilah Rasulullah dalam itu surah pada Allah. Yang penting kita yakin dia sudah mukmin. Jadi hak selalu pergi rumah Allah, orang soleh, orang baik ni, banyak lagi perbuatan baik dia buat ni, apa bila dia masuk dalam kubur? Bila dia masuk dalam kubur, tanah akan berkata kepada dia, selamat datang untukmu. Kamu telah datang keadaan baik di antara orang-orang yang masuk dalam perutku. Kamulah orang yang aku suka. Jadi bumi, tanah tu dia kata, Allah ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kamu di antara orang-orang yang masuk perut aku sekarang ni, mu orang yang baik kamu. Tanah perkuburan tu puji kita. Bagusnya kamu, baiknya, bagus datang dunia dulu. Aku kenal mu dulu, duduk jalan atas perut aku, duduk jalan atas belakang perut aku ni, aku kenal. Bumi akan kata, Rasulullah kata. Dan betapa sukanya bumi ataupun kubur tu bila seorang mukmin duduk dalam perut dia, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mentah bumi ni, dia akan buka. Dia buka luah sehingga jarak mata kita memandang. Rasulullah kata, sejauh mana mata kita memandang, sejauh itulah, iaitu
Selagi mana mata kita memandang betapa luahnya, nak cerita pada nisbah luah. Luahnya kubur dibuka kepada orang mukmin yang soleh, yang baik ni. Dibuka. Dan lalu tak cukup itulah saja. Dibuka pintu yang menghala kepada iaitu kepada syurga. Hari ini kamu diserah pada aku. Hari ini kamu serah pada aku. Ahli keluarga kamu serah pada aku sekarang ni. Bagaimana kamu melihat aku melayanimu. Lalu bumi pun meluaskan jarak mata memandang dan diperluaskan dan suatu pintu, sebuah pintu yang menghala ke syurga. Jadi seolah-olah taman syurga dah. Hak ni lah. Hak ni kelebihan orang beriman. Sebab itulah kekasih Allah ni dia tidak mati. Dia duduk di alam barzah. Dia hidup. Bila dia kejut, kiamat dah. Tu sebab nak cerita pada kita betapa nikmatnya di alam barzah. Jadi dia kejut-kejut, kiamat dah. Hari kiamat dah. Berbeza dengan orang jahat, orang kafir, orang munafik. Na'udzubillah min zalim. Allah SWT lindung kita semua. Bila duduk dalam kubur, dia berasa begitu lama. Dah kena azab. Sebab dia tak ada nisbah diperluaskan dan dihiasi dengan hijauan tu. Dia tak ada begitu. Bahkan dia selalu dipukul, dirodam dan sebagainya. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menceritakan kelakuan orang yang berdosa, orang yang munafik, orang yang kafir. Apabila dia masuk dalam kubur ni, kubur akan kata tidak ada ucapan selamat datang untukmu. Di antara orang-orang yang masuk dalam perutku, engkaulah orang yang aku paling benci. Na'udzubillah min zalik. Tanah benci dia. Sebab itulah Rasulullah menyatakan iaitu orang-orang yang sombong di atas dunia, munafik, kafir ni hakikatnya bumi paling benci dia duduk jalan sekarang ni. Duduk jalan atas bumi ni, bumi duduk sumpah dia. Dia ni laknat dia macam-macam lah. Sebab perkara yang dilaknat oleh Allah, makhluk Allah akan laknat. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah bila dia masuk dalam kubur saja, bumi, tanah perkuburan tu akan kata di antara orang-orang yang masuk dalam perutku, kamulah orang yang paling aku benci sekali. Dan hari ini kamu diserahkan kepada aku dan kamu akan lihat bagaimana aku melayanimu. Tengoklah. Lalu sudah bumi kata begitu, tanah kuburan kata begitu, maka dia mula menghimpit. Dia mula menghimpit. Himpit. Betapa rapatnya Rasulullah kata, sehingga Rasulullah nak tunjuk kepada para sahabat betapa sungguhnya bahawasanya ni bahaya azabnya. Ya himpit tu setakat mana? Boleh gerak ke? Sampai tulang rusuk, hak kanan, hak kiri ni berselisih begitu Rasulullah. Tunjuk Rasulullah. Perawi hadis menyatakan rapat begini. Dia Rasulullah angkat tangan, Rasulullah tunjuk begini, rapat. Na'udzubillah min zalik. Ni bahaya. Tu bahaya. Sebab itulah disunatkan kita ingat tentang azab-azab kubur ni supaya menambah takrib kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup himpit itu dan tak cukup itulah saja, kemudian dilepas pula 70 ekor ular. 70 ekor ular pula. Dalam kitab lain disebut diketuai oleh Syujarul Afra. Ular Syujarul Afra ni kita selalu dengar dah. Kepala botak, kepala merah, gigi tajam. Tu 70 ekor ular tu, sekiranya kalau ada salah seekor tu dia patut ataupun air di situ tumpah di atas muka bumi ni, nescaya tidak akan tumbuh sebarang tumbuhan. Nisbah betapa bisanya, betapa bahayanya air liur dia saja ataupun sengatan dia tu bisa dah. Itu di antaranya. Dia sengat tu sekejap gitu saja. Dak, sehingga sampai hari kiamat lah. Yang ni sentiasa diazab lah. Mana-mana orang kafir, orang munafik yang mati sekarang ni, na'udzubillah min zalik, dia sedang diazab ni. Dia patut oleh Allah, dia sengat. Sehingga Rasulullah menyatakan kubur adalah sebuah taman daripada taman syurga dan iaitu lembah daripada lembah syurga. Itu di antaranya. Itu nak cerita pada kita, disunatkan kita ingat akan kubur. Sebab itulah Sayyidina Osman yang kita selalu dengar hadis Nabi SAW,
Sayyidina Osman selalu lalu di kubur. Sebab itulah orang bila kita lalu di kubur, kita disuruh mengingat-ingatkan. Tu. Sebab itulah setengah orang soleh-soleh, dia suka lalu tepi-tepi kubur. Tu. Dia lalu kubur, dia ingat suatu hari nanti aku akan balik juga di kubur. Dia akan ingat. Setengah orang soleh-soleh, orang dulu soleh-soleh dulu suka lalu kawasan perkuburan. Dia lalu tu sebagai nak mengingat ahwal kelakuan kubur ni yang Rasulullah cerita satu persatu ni begini-begini. Tu di antaranya. Nauzubillah min zalik, itu di antaranya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula mukmin di dalam kubur itu di dalam kebun yang hijau dan diluaskan baginya akan kuburnya seorang qada 70 hasta dan bercahaya ia hingga ada ia seperti bulan purnama 14 hari. Mana ni sebuah ni Rasulullah, hadis ni juga cerita hadis sahih juga cerita kubur ni adalah hijauan. Hijau lembut. Ada riwayat kata hijau macam pucuk pokok tu. Comel nampak. Hijau pucuk pokok tu. Daun kayu tu pucuk comel, dia hijau dengan hijauan. Tu di antaranya. Tak cukup tu saja, dia perluaskan 70 hasta. Luahnya 70 hasta ni. Luah dan bercahaya. Tak cukup itu bercahaya berkelip pula kubur dia ni. Seperti bulan purnama. Indah, pada nisbah indah sungguh kubur tu. Itu di antaranya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, jikalau bahawasanya hadis Nabi sallam, jikalau bahawasanya anak Adam mengetahui mereka itu anak Adam akan kelakuan azab kuburnya anak Adam, nescaya tiadalah memberi manfaat mereka itu anak Adam hidup di dalam dunia, maka kami berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Rasulullah kata, jikalau anak Adam tahu, manusia ni dia tahu betapa dahsyatnya kelakuan azab kubur ni, dia tahu teruknya bahayanya, dia tahu ni, nescaya dia tidak ada memudaratkan, nescaya tiada memberi manfaat mereka itu hidup dunia. Dia akan fikir tak manfaat dah dunia hak ada sekarang ni, tak ada dah. Sebab dia tengok betapa azabnya kelakuan kubur ni begini-gini. Jadi lemah dia kalau Allah Ta'ala buka. Tapi Allah Ta'ala tak buka. Allah Ta'ala dah buka hijab itu. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, macam kita telah baca hadis pada pagi tadi, kalaulah seperti mana Rasulullah, kita tahu seperti mana Rasulullah tahu, nescaya kita tidak ada manfaat dah. Kita tidak ada sifat-sifat yang tidak baik dah. Itu di antaranya. Kalau Allah buka, itu di antaranya. Tapi oleh kerana Allah tidak buka, maka macam-macam akan berlaku. Macam-macam. Kita dengan engkarnya suruhan Allah, tidak ikut apa yang disuruh oleh Nabi, macam-macam lagi, maka kami berlindung. Dan Rasulullah kata, maka kami berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Kami ni, kita ni biar minta berlindung hari semua. Hari-hari kita minta berlindung dengan azab kubur. Macam Rasulullah ajar dalam tahiyat akhir itu mulai sangatlah. Allahumma inni a'udzubika minal azabil kubur wa min azabin nar. Tu minta berlindung azab kubur. Azab kubur ni, atau fitnah kubur ni. Fitnah kubur, fitnah hak paling hebat dalam kubur tidak lain tidak bukan iaitu fitnah munkar nakir. Tanya satu-satu soalan gini. Tu hak tu paling takut sekali. Barang ni Rasulullah cerita dalam hadis lain, seseorang tidak akan merasai, melainkan seseorang itu dia takarrub sungguh, dia bayang sungguh betapa macam mana kubur gini. Allah takut dia bayang apa yang dicerita Rasulullah, baru dia akan rasa. Dia tidak akan rasa. Kalau dia bayang, baru dia rasa. Dia menyebabkan dia menangis dan sebagainya. Itu di antara 10 SAW. Dah para sahabat tanya, dah waktu mana dia
dia rasa wahai Rasulullah sama ada syaqiyun celaka ataupun sa'id ataupun dia bahagia bertuah. Rasulullah kata tak kala dia matilah. Bila dia masuk dalam kubur, dia tahulah sifat apa yang disebut Rasulullah SAW. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah SWT lindung kita semua. Tu yang penting sekali, dua perkara besar dalam kehidupan kita ni, ke mana-mana jangan tinggal. Itu yang dipesan oleh Abdullah bin Abbas. Itu majlis ilmu, dan begitu juga sembahyang berjemaah. Insya-Allah. Ke mana-mana pun dia jahat secara mana pun, bila dia selalu sembahyang berjemaah, dia selalu duduk dalam majlis ilmu, pasti hidayah Allah akan bimbing dia. Pasti Allah Taala akan bimbing itu. Sebab tu Imam Nawawi dia sangat tekan jaga dua perkara ni. Dan dapat duduk dalam majlis ilmu, jaga sembahyang berjemaah. Lebih lagi sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Jaga dua ni. Imam Nawawi ada garisan dia. Disebut, dan banyak lagi ulama-ulama lain, iaitu seperti mana Abu Hasan Asy-Syazili. Banyak lagi ulama-ulama yang muktabar menyatakan bahawasanya dalam kehidupan kita sekarang ni, kita boleh jaga dua ni pun alhamdulillah dah. InsyaAllah. Bila kita jaga dua perkara, sembahyang berjemaah ataupun duduk dalam majlis ilmu, ataupun duduk dalam majlis ilmu tapi tak sembahyang berjemaah dan tak sempat ni, yang penting ada salah satu ataupun lebih-lebih lagi kedua-dua kita ada tu, insya-Allah Allah Taala akan bimbing. Sebab setengah daripada hisaban yasira, orang yang mendapat hisab mudah ni, di antaranya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Orang duduk dalam majlis ilmu walaupun sesaat, itu salah satu orang mendapat hisab yang mudah. Dan salah satunya juga ialah orang yang sembahyang berjamaah. Itu salah satu golongan orang yang dapat hisab lebih kurang gitu je. Allah Taala hisab. Dan di antaranya lagi disuruh kita memperbanyakkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah akan aku akan hisab yang mudah. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Jadi salah satunya duduk dalam majlis ilmu, salah satunya lagi sembahyang berjemaah. Insya-Allah Allah Taala akan pelihara daripada azab-azab fitnah-fitnah kubur ni. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah bila mati dia bergantung kena keimanan. Jawab soal nakir ni, kalau kita tengok ulama-ulama yang muktabar juga banyak menyatakan bahawasanya, kalau kita lihat pada zahir, ini soalan bocor dah, mungkar nakir. Cara nak jawab Rasulullah aja dah begini. Mungkar nakir akan soal apa? Ma rabbuka, ma dinuka, ma kiblatuka. Dia banyak lagi di soal tu. Jadi Rasulullah buka dah soalan bocor kepada kita. Dan Rasulullah kabur dah. Ni jawapan dia begini, menjawab ni. Tetapi bila masuk dalam kubur, walaupun di atas dunia orang duk kabur kita begini, kita tidak akan boleh jawab. Walaupun kita hafal pun. Saya cadang hafal sungguh ni, cadang nak jawab muka nakir gini. Tak akan boleh jawab. Dan selagi keimanan kita tu dengan Allah kita tak jaga. Tetapi bila keimanan kita teguh kepada Allah di dunia lagi semasa hidup kita, insya-Allah dia akan mudah jawab. Sebab jawab munkar nakir itu bergantung kepada keimanan seseorang itu. Sebab itulah karamah paling besar adalah karamah dapat istiqamahkan iman. Setengah para wali-wali kekasih Allah, dia tak ampuh jalan atas air, boleh terbang ke, dia tak ampuh gitu. Setengah wali-wali Allah kekasih-kasih Allah. Tapi bila Allah dapat istiqamahkan iman dia, itu satu karamah dah bagi dia tu. Dapat istiqamahkan iman dia sampai ke mati. Tu bukan senang nak dapat tu. Nak dapat Allah Taala istiqamahkan iman kita, tidak dapat lain, mestilah kita buat apa yang Allah Taala suka di atas dunia. Insya-Allah Allah Taala akan istiqamahkan iman. Itu karamah paling besar. Seorang boleh terbang, dia karamah ni. Hebat ni. Apa lagi? Boleh jalan tahir, karamah ni. Hebat ni. Kan itu memang hak tu karamah juga kekasih Allah. Tapi hak tu kadang-kadang boleh tipu daya lagi, seperti mana berlaku pada para hamba Allah. Kisah dia tu, dia doa kepada Nabi Musa tu macam mana? 20 orang anak murid dia boleh terbang belaka. Terbang. Anak murid. Tok guru lebih lagi. Jadi apabila dia doa kepada Nabi Musa AS, bagaimana? Sekali ada tipu daya lagi situ. Sebab
Makam kadang-kadang makam soleh ni, makam ni dia boleh ada tipu daya syaitan lagi. Tapi bila Allah istiqamahkan iman kita sehingga mati, tu tak ada apa-apa lah. Tu karamah paling besar sekali. Tu di antaranya. Sebab itulah kita tak boleh naik waliullah pun. Usaha nak naik waliullah pun tak apa. Yang penting duduk makam orang soleh. Makam orang soleh pun sedap dah. Makam orang soleh. Makam orang soleh begini lah. Tak sembahyang berjemaah, menuntut ilmu, zikir, sembahyang tahajud, sembahyang sunat, macam-macam lagi. Tu amalan orang soleh-soleh tu. Kita boleh hidup makam tu pun tak apa dah. Dan kita boleh tahu iaitu di antara kita ada ilmu manfaat pada kita. Dah memadai dah. Kita ada ilmu manfaat. Mana? Ilmu ada sedikit menambah kita takut pada Allah. Ada sedikit ilmu menambah kita takut pada Allah. Dan ada ilmu sedikit atau banyak nampak keaiban diri kita semua, hari-hari nampak keaiban diri kita. Dan di antara lagi Imam Ghazali sebut dalam kitab Hidayah Salikin tu, nampak di antaranya tahu tipu daya syaitan ni. Tipu daya syaitan. Hak sunat suruh comel molek, tapi hak fardu tak jaga. Tu tipu daya syaitan juga. Dan tahu perkara yang membinasakan ibadah kita. Kalau aku buat gini ni rosak ibadah aku ni. Tak boleh aku ada riak dalam sembahyang ni. Kalau aku ada riak dalam sembahyang ni, rosak ibadah aku ni. Maknanya dia boleh tahu perkara tipu daya syaitan dan perkara yang merosakkan ibadah dia. Lalu kita duduk makam-makam soleh. Dah tu. So Allah nak angkat makam kita naik ke makam tinggi-tinggi lagi tu, auliaillah hak lebih-lebih lagi tu, itu urusan Allah. Kita yang penting sekali boleh duduk makam soleh, insya-Allah. Bila kita duduk makam soleh, maka insya-Allah segala urusan azab kubur dan kelakuan kubur ni Allah Taala akan permudahkan. Itu di antaranya. Sebab tak ada lain. Kita pun mengetahui dah. Tidak ada suatu panggil manusia yang kekal buat selamanya. Melainkan pasti orang yang akan mati. Ada mati juga. Pasti akan mati juga. Sebab itulah saya kenang kepada satu syair yang dibuat oleh At-Ta'iyyah fi Zuhdi. Dia kata apa? Ya nafsu qad azifa ar-rahilu wa aghalla khilqatul jalil fata'ahabba ya nafsu la yar'abika al-mutawi wal kubur sundukul amal yansal khalil walal khalil thaqalal ala thakalin yabqal aziz walal zalil. Dia kata, wahai nafsu, ingatlah kamu hidup ini akan berakhir. Jangan kamu dipermainkan dengan angan yang panjang sangat. Dan begitu juga iaitu wal kubur sunduk amal. Kubur adalah satu peti amal. Di dalam kubur lah akan dibicara amal seorang satu persatu gini-gini. Dalam kubur lah wal kubur sundukul amal. Dalam kubur lah akan menjadi peti amal. Yansal khalil walal khalil. Kekasih akan melupai kekasih. Di atas dunia anak-anak kadang-kadang ingatlah 2 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ingatlah belum mati tu setahun 2 tahun. Lepas tu hak jenis hak dak berapa ingat kau, dah kali tak layan dah. Tu syair bahasa Arab At-Ta'iyyah fi Zuhdi. Dan di antara lagi wa yabqal aziz walal zalim. Orang yang hina, orang yang mulia pasti akan mendapat hina ketika berada dalam kubur, ketika dan begitu juga akan ditanggung dengan iaitu bebanan yang berat, iaitu tanah di atas keranda tu. Itu syair At-Ta'iyyah. Dia ketika tu dia mengenang bahawasanya dia mengingatkan diri dia. Tujuan begitu supaya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara disebut oleh Al-Imam At-Ta'iyyah fi Zuhdi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Yang penting sekali kita banyak minta dengan Allah yang biar kita duduk makam orang soleh. Itu di antaranya. Sabda Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tiada daripada hamba yang lalai ia kepada kubur seorang lelaki yang ada mengenal ia akan kubur di dalam dunia, memberi salam ia seorang atasnya kubur, melainkan iaitu mengenal ia akan kubur akan dia akan seorang tu, dan mengembali ia seorang tu akan salangnya seorang atasnya atau kubur. Jadi Rasulullah kata tiada daripada hamba yang lalai ia daripada lalu kubur, yakni bila dia lalu di kubur tu
tiada yang lalu ia ke kubur, bukan lalai, yang lalu ia ke kubur dan dia memberi salam. Sunat kita beri salam. Beri salam ke kubur ni sunat, dia diajar oleh Rasulullah SAW. Bila kita lalu sang kubur ni, maka ketika itu kubur mengenalkan dia. Kubur tu kenal dia. Macam kita turun daripada, lepas tu ulama kata bila kita turun daripada rumah kita, sunat juga kita beri salam. Beri salam ke bumi tu, Assalamualaikum ya ardallah. Bila kita masuk kubur satu hari nanti, kubur akan jawab, Waalaikum ya Abdullah. Kubur akan menjawab gitu. Sebab kita ingat bumi ni milik Allah. Dan kita lalu ke kubur pun kita beri salam. Sunat kita beri salam. Ataupun paling kurang pun sedekah lah. Mana-mana orang kita kenal, sedekah Fatihah, sedekah bacaan-bacaan tu, lalu ke kubur. Dan kita ingat suatu hari nanti aku pula hari ni tiang-tiang dan atas kubur tu orang dipacok-pacok tu, suatu hari nanti aku juga begitu. Ingat, suatu hari nanti aku pun begitu juga. Ginilah. Sebab itulah bila kita buat kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan sia. Kita hari ni kita lalu tepi kubur, kita duk beri salam. Bila kita masuk kubur suatu hari nanti, pasti Allah Ta'ala akan utus seorang yang lalu ke kubur tu, dia ingat akan kita. Dia ingat ibu beri salam, dia sedekah Fatihah. Ketika tu nak amal lah. Amal jariah tu, amal yang sentiasa mengalir tu. Itu di antara 10 salam. Dan mengembali ia akan salamnya. Kubur akan jawab balik salam. Waalaikumsalam ya Abdullah. Ataupun Waalaikumsalam ya fulan, ya si fulan ni. Bagus bagi salam ke kubur ni. Kubur akan jawab. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang yang lalu ia kepada satu kubur daripada kubur segala kubur orang Islam, melainkan berkata baginya, bagi seorang Islam tu, segala isi kuburnya, hei orang yang lalu, jika engkau ketahui barang yang telah kami ketahui, nescaya hancurlah dagingmu daripada tubuhmu dan hancurlah akalmu atas badanmu. Bila kita lalu ke kubur ni, bila seorang tu, Rasulullah kata bila seorang tu lalu di kawasan kuburan orang Islam ni, kita lalu ke kubur orang Islam, melainkan berkata baginya, apa segala isi kubur ni akan kata, jikalau kamu tahu seperti mana kami tahu, ni sekarang kami nampak dah segala bentuk azab sekarang ni. Kami bukan setakat dah kubur saja. Ketika kami duduk di atas keranda ni, kami nampak dah azab ni. Sebab itulah atas bila orang tu mati tu, dia nampak Allah Ta'ala buka dah. Nampak buka dah hijab. Ni azab, betapa azab ni. Sama ada dia orang baik ataupun sama ada dia dapat azab ataupun dapat nikmat. Dia nampak dah. Jadi bila kita lalu ke kubur, sunat, sebab itulah kita lalu ke kubur, banyak insafi. Bukan suka cakap tentang perkara dok kait dengan tu gembira sangat. Lebih lagi kadang-kadang ada juga jenazah duk atas kubur, dak tak tanah lagi. Dia sembang pasal projek ni, hok dunia je lah, gini. Sepatutnya banyak, tak salah nak cakap begitu. Tapi ketika tu banyak kita sedekahkan bacaan-bacaan, dia disunatkan. Ni duk galak ni. Dia mati gini. Banyak kita isah. Banyak isah. Sebab apa? Sebab segala isi kubur hak sekarang ni, dia nampak kita. Sebab tu orang dulu dia takut. Kita baca salah atas kubur pun dia banyak dia tahu. Ini hak jenazah dok kubur tu. Orang arwah-arwah tu, dia tahu. Salah dia baca ni. Ni baca salah ni. Dia tahu. Jadi sebab itulah bila seseorang lalu di tepi kubur Islam ni, melainkan berkata ke segala isi kubur. Semua isi kubur akan berkata apa? Hei orang yang lalu. Dah kira lah siapa lalu. Kalau gitu saya tak mau lalu lah. Tak boleh. Maknanya sunat kita lalu ke kubur. Cuma kalau kita ni orang yang lalai. Kita lalu orang yang lalai ni,
kubur akan kata apa? Hei orang yang lalu, jikalau engkau ketahui barang yang telah kami tahu dah sekarang ni, nikmatnya, ketahui, nescaya hancurlah dagingmu daripada tubuhmu. Nescaya dagingmu jadi hancur, tak mahu makan, tak mahu ni. Sebab apa? Sebab kamu tahu azabnya kubur. Dan kamu jadi hancur juga daging kamu. Sebab apa? Betapa nikmatnya kubur bagi orang-orang yang baik. Jadi hancur juga dagingmu. Dan hancur akalmu atas badanmu. Akalmu tak boleh nak fikir dah betapa azabnya bagi orang yang jahat. Nikmatnya bagi orang yang mau buat taat pada Allah. Tu, ia akan bersuara, kita tak dengar. Lau sami'ahu walau sami'ahu, jikalau kamu tahu, jikalau kamu dengar, laula sa'iq, nescaya kamu akan pensang. Rasulullah kata. Kita lalu ke kubur tu, penghuni kubur akan kata, hei orang yang lalu, jikalau engkau ketahui barang yang telah kami ketahui, nescaya hancurlah dagingmu daripada tubuhmu dan hancurlah akalmu daripada badanmu. Kalau begitu, malah saya lalu tepi kubur bunyi gitu, saya tak mau lalu dah. Maka kata ulama, orang yang baik, orang yang soleh, dia kubur tak akan tu, bahkan dia puji pula. Sebab tu kita disunatkan bagi salam, sedekah ke, Fatihah ke. Tu hak yang bumi, hak yang segala isi dunia, isi kubur kata bini ni bagi orang yang lalai. Bagi orang yang lalai ni, ada ingat Allah, malas zikrullah, malas sembahyang ni, siaplah. Tu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di atas dunia lagi Rasulullah kata, bumi akan berkata, makanlah kamu, minumlah kamu, fa wallah, demi Allah sesungguhnya suatu hari nanti aku akan makan daging-daging kamu. Tu di antara itu sindiran bumi kepada orang yang lalai di atas muka bumi itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW, barang siapa bahawasanya seorang hamba yang mati apabila dihantar di dalam kuburnya, maka duduklah akan dia, maka berkata segala isi rumahnya, penghulu Abu Mulia ni, saya tengok semula lah ni, kita bertidur situ. Hadis Nabi SAW, barang siapa bahawasanya seorang hamba yang mati apabila dihantar dalam kubur, maka duduklah akan dia bertidur situ. Apa yang kita dengar pada malam ini ada disebut oleh ulama-ulama dalam kitab yang mu'tabar, kitab yang hadis yang sahih ini. Mudah-mudahan kita dapat iktibar dan beramal. Mudah-mudahan semakin kita takrib dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa rahmati Allah dan sentiasa dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma jama'na hadha yawma huma wa tafarraqna min ba'da tafarraqan ma'suma. لا تجعل الله فينا لما على شقيا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند تهدينا نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.